Negara ni is really a rotten state. Kita dalam sebuah negara yang rosak. Ada Perdana Menteri, rosak. Dengar dua audio dia, kalau tak rosak apa? Kalau rosak tu, kalau ikut zaman edan tadi tu, kan, dia rosak pun boleh cakap, gila pun boleh cakap. Kata Perdana Menteri gila, dia marah kita pula. Tapi betul. Kita dengar audio, terang-terang begitu. Kita senang saja mereka ni, UMNO ni, kita nak bagi bersama kita bagi jawatan GLC, kita bagi jawatan menteri, kita tarik yang ni tak dapat, tak cukup menteri, kita panggil mereka jadi GLC chairman. Ini kenyataan suara daripada seorang Perdana Menteri. Dia cakap tu, dia belum jadi Perdana Menteri, dia bagi tahu perancangan dia bila jadi Perdana Menteri, dan bila jadi Perdana Menteri dia buat, kita semua tengok macam mana GLC itu satu demi satu diletakkan dengan orang politik. Ini rosak. This is very rotten. Ini suatu yang gila, yang merosakkan. Okey, kalau dia kata bukan dia, saya tunggu penafian dia. Dan ini is very serious. Ini audio, dan ini membabitkan dia sebagai Perdana Menteri, membabitkan kuasa dia. Dan dia menyatakan sebab apa dia bagi, untuk rasuah, supaya mereka menyokong dia. Dan itu berlaku. Jadi daripada audio, suara dia, perancangan dia kepada hari ini berlaku, dan ianya sudah dilaksanakan. Sebab itu kita nampak banyak beruk-beruk dan banyak jadi pengurusi GLC. Yang banyak kes, ada kes dalam mahkamah, disebut ada kes rasuah, jadi pengurusi TNB. Disebut dalam mahkamah ada kes dalam solar ke apa, projek solar apa, bagi lagi besar daripada solar. Satu negara punya electricity sudah banyak, dan banyak lagi yang disebut satu. Jadi kalau tak rosak apa? Dulu kita ada Perdana Menteri gila, kan, sapu berpuluh bilion satu dunia tu. Sekarang gila juga, kan? Guna GLC berasuah, guna apa ni, tidak ada penafian. Maknanya we take for granted. Kita tak kisah, kita tak ada nilai. Negara ini orang lihat, dan ini Perdana Menteri. Sebab itu kita duduk dalam keadaan it's a very rotten state. Satu negara yang cukup rosak. Sebab itu kita kena berjuang. Saya dan kawan-kawan kita buat keputusan, kita kena berjuang habis-habisan. Dan saya sebutkan tadi, apa ni, ini apa ni, membebaskan penjenayah. Kita tak boleh kompromi sama sekali. Dulu saya dah sebut, langkah syariatan itu membebaskan puluhan penjenayah. Rasulullah SAW pernah sebut dalam hadis masyhur tentang Fatimah, puteriku yang dipotong tangan. Bukan kupotong tangan ni kalau dia mencuri, tetapi yang lebih penting peringatan Rasulullah SAW dalam hadis itu, dan hadis itu hadis sahih Muslim dan Bukhari. Betul Ustaz? Ustaz tengok agak tu kira. Yang diriwayatkan oleh Aisyah, Bukhari dan Muslim, yang menyebut peringatan Rasulullah SAW. Dia kata, kamu jangan ikut Bani Israel. Bani Israel Yahudi. Kamu jangan ikut perangai dulu Bani Israel Yahudi. Orang besar mencuri lepas orang kecil mencuri dihukum. Dan demi Allah, katanya. Baru dia sambung yang tu. Ianya bermula sebab apa? Sebab ada seorang bangsawan bernama Fatimah, bangsawan daripada Bani Makhzum. Zaman Arab, zaman Rasulullah dulu, dua bani bangsawan yang paling hebat, Makhzum dan Manaf. Dan Fatimah ni daripada Makhzum, ditangkap mencuri Baitul Mal. Macam Kementerian Kewangan lah. Dia buat orang besar-besar ni memang mencuri Kementerian Kewangan macam. Dia tak mencuri yang itu. Dan Rasulullah sebut pada masa itu, yang kita sekarang kita bantai, kita anti Yahudi, kononnya kita pertahankan, kita lupa peringatan Rasulullah SAW. Jangan ikut Yahudi, kita ikut. Apa yang berlaku sekarang? Yang besar lepas. Yang kena apa? Curi petai. Betul? Betul tak? Kan cerita dong, yang cerita betul. Curi petai kena 15 tahun. Yang sapu berbilion lepas. Bebas. Ini berlaku. Sekarang saya nak soalkan mereka, mengapa? Mana dia? Apa jadi dengan peringatan Rasulullah SAW yang jelas?
Peringatannya jelas, jangan ikut Bani Israel, maknanya jangan ikut Yahudi. Kalau orang besar itu mencuri, ditangkap, dilepaskan, orang kecil ditangkap. Dan itu berlaku di Malaysia sekarang. Yang curi petai, curi motosikal, curi supermarket, curi masuk penjara. Yang sapu bilion, yang sapu ratus juta, yang bantai ratus juta, 46 kes lepas. Satu demi satu lepas. Ini menunjukkan kita dalam keadaan apa? Keadaan yang cukup rosak. Tak boleh. Kita tak boleh kompromi. Sama sekali. Sebab itu saya bagi tahu saudara, we have to be very confident. Saya bagi tahu kawan di seluruh negara, kita turun. Kita ambil semangat gerak 98. Kita bergerak. You must have the courage of conviction. Kita yakin dengan kebenaran. Kita tahu kita orang biasa. Tak ada apa. Tapi tahun 98 lagi teruk. Kita bertahan. Saya lepas ini, selepas ini saya di Selangor. Saya dah buat keputusan untuk bagi tahu kawan. Besok balik ni, lusa saya mesyuarat dengan kawan di Selangor dan Wilayah Persekutuan. Saya mau mulakan di Gombak. Selangor, saya mulakan di Gombak. Sebab apa? Kita kena tegangkan kepada orang Gombak. Kita kena jelaskan. We must have the courage of conviction untuk jelaskan. Bukan setakat dia semburit ke, ada video ke, itu satu hal lah. Tetapi kita kena jelaskan kepada pengundi. Kita kena jelaskan kepada ahli-ahli. Bukan sekadar kita hanya cakap, kita sokong parti. Kita ikut keputusan parti. Kita sokong Datuk Seri Anwar sebagai Presiden. Bukan sekadar itu saja. Kita kena, sebagai pemimpin, we must have the courage of conviction. Kita kena ada keyakinan dan kita kena ada keberanian atas keyakinan kita untuk beritahu kepada penyokong-penyokong kita sendiri. Bagi tahu. Kalau ke Gombak, kita kena turun, bagi tahu Gombak. Sebab apa? Kita tak boleh terima. Ini bukan soal semburit saja. Semburit satu hal lah. Tetapi ini soal sikap dia. Soal prinsip dia. Bersekongkol dengan apa? Bersekongkol dengan kelompok elit, korup, yang merosakkan, yang disebut oleh Ibn Khaldun. Sebelum ini saya sebut tadi, kegilaan tentang kemewahan. Itu fasa terakhir. Dalam tamadun itu, mau tumbang, mau jatuh, itulah fasanya. Dan itulah yang berlaku kepada UMNO dan Barisan Nasional pada PRU 14. Mereka sudah sampai ke tahap itu. Mereka sudah bekerja-kerja dengan kemewahan. Mereka sudah menggila dengan kemewahan. Sebab itu ada isteri Perdana Menteri yang berpuluh handbagnya, yang beratus handbagnya. Itu Perdana Menteri. Cuba cek isteri-isteri menteri. Tak beratus pun, puluh lah juga. Berjuta lah juga. Ini berlaku. Dan sampai ke tahap itu, rakyat pada PRU ke-14 baru ini membuat keputusan untuk jatuhkan mereka. Maknanya selamat tamadun kita. Selamat sebab apa? Sebab kelompok yang bekerja-kerja dengan kemewahan, kepimpinan yang bekerja-kerja dengan kemewahan ini, kita hapuskan. Mereka tidak berkuasa. Kita hapuskan kuasa mereka, kita tarik kuasa mereka dengan mandat rakyat, dengan undi setiap rakyat pada PRU 14. Maknanya kita menyelamatkan cycle kejatuhan tamadun yang disebut Ibn Khaldun. Maknanya Ibn Khaldun dah betul, cycle pertamanya okey, keduanya okey. Banyaklah saya nak sebut panjang. Kita zaman PKP ni tak boleh cakap banyak sangat kan. Polis kat luar tu ramai kan. Dia kata kalau tak ni dia panggil pula daripada HQ pula lagi ramai kan. Kita bukanlah bimbang sangat dengan polis, tapi kita tak nak ada masalah. Tapi saya nak tekankan ini. Ini saya nak tekankan. Apa dia? Maknanya cycle Ibn Khaldun ini, teori sosiologis yang cukup terkemuka ni, yang pernah disebut oleh Presiden Amerika Syarikat Reagan dalam Kongres. Quoted Ibn Khaldun. Dan tepat. Ibn Khaldun sebut, mula merdeka okey. 10 tahun pertama merdeka, bagus. Tak ada rasuah. 20 tahun pertama, okey. Itulah. Sama Malaysia juga. Okey, mula-mula. Okey. 50 tahun lepas merdeka, ada dengar? Ada dengar Perdana Menteri perangai macam ni? Ada dengar isteri Perdana Menteri ratus beg? Perdana Menteri pertama, Perdana Menteri kedua. Awalnya, tak ada. Bila masuk tang hujung, masuk cycle keempat, cycle kelima, ini semua berlaku. Dan apabila ini berlaku, saudara, rakyat membuat keputusan, macam-macam lah yang berlaku, dengan Pakatan Harapannya,
dengan Dr. Mahathir. Macam-macam faktor. Saya tak sebut itu. Yang saya nak nyatakan, yang paling penting adalah keputusan rakyat, dan bagi saya ini kuasa Allah SWT, ya, dan juga keputusan semua dan rakyat untuk memastikan cycle ini tak berlaku dengan menjatuhkan Barisan Nasional, menjatuhkan kelompok yang disebut Ibn Khaldun sebagai kelompok yang akan menjatuhkan tamadun. Kelompok yang bekerja-kerja dengan kemewahan ini yang akan menjatuhkan tamadun, yang itu dijatuhkan oleh rakyat Malaysia pada 2014.